Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Ah, Maaf saudara, saya mungkin tak dapat nak baca komen sebab dia jadi kecil sikit sebab saya live di TikTok kan. Waalaikumsalam Pak Long Muar, Azmi Samad, Muhammad Azlan, Sean SP, Muhammad Mohsin, Zaman 5 Orange. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Saya sedang live di satu tempat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Sekejap. Salam sejahtera kepada semua. Minta maaf lambat sikit hari ni, saya ada mesyuarat tadi. Selamat malam. Diharapkan semua sihat selalu. Saya siaran secara live di dua platform. Di Facebook saya Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan juga di TikTok saya Muhammad Syafiq Abdul Halim juga lah. Saya bertukar daripada Syafiq Abdul Halim kepada Muhammad Syafiq Abdul Halim. Jadi teruskan perkongsian di Facebook, teruskan perkongsian saudara. Saya tak lewat sikit kan, jam pun dah tunjuk ke 12, tapi tak apa, saya akan cuba singkatkan. Demam aduh, nak buat macam mana Jadi saya pun tak mau panjang-panjang lah. Saya akan singkatkan, kesian rakan-rakan kita di Facebook dan juga di TikTok. Mungkin esok anak sekolah nak tidur awal dan sebagainya. Jadi yang pertama sekalinya adalah saya baru balik mesyuarat tadi. Jadi kita kena lebih agresif lah. Dan selepas ini, ni Datuk Rodhi pun ada di sini, Jus MAG ya. Kita kena perlu lebih agresif dalam mempertahankan pemimpin kita selepas ini, sebab telah ada agenda-agenda daripada pihak-pihak mereka ini untuk menyekat pergerakan kita dengan menggunakan pelbagai teknik lah, dan khususnya menggunakan pihak penguatkuasa kan, untuk menganiayai pemimpin-pemimpin kita. Waalaikumsalam Datuk. Jadi adalah targeted pemimpin yang mereka akan buat macam-macam lah. Dan antaranya mungkin kena siasat di bawah PDRM dan sebagainya lah. Jadi perkara ini berlaku disebabkan oleh, kalau kita tengok di antara kita ni ada yang agresif, betul lah agresif lah. Tetapi daripada sudut macam mana saya nak kata, saya kongsi sedikit lah. Masa dulu kerajaan Pakatan Harapan 1.0 dulu, masa tu saya dalam UMNO, macam mana kita boleh menggoyangkan pada waktu itu adalah kerana kalau kita tengok daripada sudut orang politik ni, orang politik ni, mana-mana orang politik lah, tak kisah mana pun, tambah-tambah pula yang bergabung dan sebagainya ni, orang politik ni dia paling penting pada dia adalah untuk dia jaga dia punya kedudukan politik dia lah. Jadi sama ada dia akan bertahan ataupun tidak bertahan dalam sesuatu tempat yang dia bertanding tu berdasarkan ukuran pola pemikiran dan sikap masyarakat di tempat dia. Jadi bila dia, dan mereka ni semua ada buat kajian lah. Dia punya mana-mana parti lah, pembangkang kerajaan ni, mereka ada buat kajian sikap. Dia panggil kajian sikap lah. Jadi bila dia melihat bahawa rakyat ni marah kepada dia dan dia rasa bahawa akan mengganggu daripada sudut mileage politik dia, maka dia akan buat keputusan lah. Jadi sebab itulah dulu kalau kita tengok, kita aim, setiap kementerian ni kita aim lah, dan kita ikut kepada apa yang pemimpin kita cakap. Jadi macam media sosial ni lah, medsos ni, macam kita ni tak ada cyber trooper kan, semuanya ikhlas kan, semua kan, alhamdulillah lah kan, DPN ni. Jadi semua yang berhujah ni dia mengangkat pemimpinnya.
Kan, dia tengok hari-hari, dia analisa kenyataan pemimpin dia, tak kisahlah daripada Harakah macam kami dulu, UMNO online lah kan, UMNO online lah, ya tidak dulu atau dia UMNO online lah, apa nama ni, grup Telegram lah dan sebagainya, kami akan ambil kan apa yang pemimpin cakap. Waalaikumsalam, Datuk. Jadi apa nama ni, kami akan ambil apa yang pemimpin cakap, dan apa yang pemimpin cakap itulah hari-hari yang kami akan sebut dekat dalam media sosial, dan kami akan olahkan supaya mendapat kefahaman kepada orang ramai. Jadi pemimpin kita cakap apa, contoh macam baru ni PAS ada hentam apa nama ni saya ambil contoh, saya bagi dua lah, satu dengan PAS. PAS hari ni dia ada seorang, dia punya pakar ekonomi dia yang buat buku hijau kan, baru ni dia ada hentam apa nama ni Rafizi berkaitan dengan teori supply demand. Jadi dia ada hentam. Jadi dia punya kenyataan dia tu hilang macam tu je lah. Walaupun point dia tu, point dia tu kalau kena kat Rafizi tu macam YB Syahir Sulaiman macam kena kan. Tapi hilang macam tu lah sebab tidak ada orang mengolahkan. Dan contoh dia cerita tentang beam price, floor price. Jadi sepatutnya kalau di sebelah PAS ni, yang main pemain media sosial PAS ni, dia kena bagi tahu cara dia nak olah apa ni Rafizi sampai tak ada otak jadi menteri. Ni contoh lah kan, Penang style sampai jadi menteri ekonomi, bagi formula tapi tak faham dengan formula yang dia buat. Macam ni kaedah dia apabila peniaga ni dia ni dasar harga lantai dan juga harga shilling. Apabila peniaga ni dah sampai ke satu tahap harga memang dia dah tak boleh nak turun, dah sampai minimum price minimum maximum price ni, jadi dia dah tak boleh nak turun. Walaupun kita boykot macam mana pun, tetap juga lain. Sebagai menteri, sepatutnya ni adalah PAS punya role lah, ikut kepada kenyataan menteri dia. So kenyataan ni orang akan pergi refer, orang akan pergi baca kenyataan ni. Semua orang akan pergi baca, apa dia cakap ni, apa orang PAS cakap ni, apa YB dia cakap. So dia akan pergi. Contoh yang keduanya adalah kenyataan daripada Ketua Pemuda PAS Pahang. Ini daripada sudut freedom of speech. Dia kata dia adalah seorang penceramah yang sebelum ni ceramah dekat TV, dan selepas itu apa nama ni dia tidak boleh lagi ceramah kat TV Al-Hijrah, disebabkan oleh kerajaan dikatakan ada arahan daripada pihak atasan yang tidak membenarkan. Jadi ini kena olah lah daripada sudut kebebasan bersuara. Fahmi Fazil tak boleh buat benda ni sebab menteri duduk di atas undang-undang. Dan daripada sudut agama, yang ni dia kena bawa. Barulah pemimpin ni, orang pendengar di media sosial, ini kajian saya lah, kajian sikap. 70% daripada pendengar di media sosial, mereka akan pergi refer kepada kenyataan itu. Jadi sebab itu bila kita baca kenyataan tu, kita bagi tajuk, tarikh dan surat mana yang keluar, Harakah. So dia akan pergi dekat Harakah untuk baca. Jadi barulah dia nampak kepada pemimpin ni, baru dia kenal, ni pemimpin ni sosok tubuh orang yang bercakap. Macam kita bukan nak tanding, saya tak tanding, yang rakan kita di media sosial tak tanding. So bila orang kenal dia, bila dia ni popular, orang tahu dia banyak bercakap yang menyebabkan kerajaan marah kepada dia, bila orang diambil tindakan, rakyat akan nampak bahawa ini adalah satu penganiayaan kepada dia. Sebab dia pandai, dia cerdik, dia ulas pasal ekonomi. Kerajaan sekarang ni ambil tindakan kepada dia sebab dia memberi fakta yang sebenar. Tapi kalau kita tak bersama dengan dia, kita sunyi, dia buat keluar kenyataan, kita tak peduli, kita duk dalam media sosial, duk cakap ikut pendapat kita, kita duk rasa macam kita ni ahli parlimen, kita Dewan Undangan Negeri, maka kenyataan dia ni akan hilang lah. Tidak ada siapa pun yang tahulah tentang kenyataan dia ni. Jadi begitu jugalah dalam bersatu kita ada HDB housing yang Singapura. Ada pemimpin kita yang keluar, Faiz Nur Ahmad, Dr. Wan Saiful Wanjan, Datuk Wan Saiful Wanjan. So yang ni yang kita kena kod. Sebab tu player media sosial ni, dia adalah penghujah, dia adalah orang yang presentasi benda tu. Bila dia nak present, apa benda yang dia nak present, dia berhadapan dengan masyarakat ni, dia nak present apa? Kalau dia ahli parlimen, dia menjawab atas kapasiti dia sebagai ahli parlimen. Kalau dia adalah ahli Dewan Undangan Negeri, dia jawab atas kapasiti ahli Dewan Undangan Negeri. Macam ahli biasa dalam parti, dia nak jawab apa?
Ahli biasalah parti adalah dia kena kod. Dia kena jawab mengikut kepada kepimpinan parti dia. So start from today kena ambil lah, kena bawa lah. Sebagai contohnya Hamzah cakap apa? Hamzah sendiri yang cakap apa? Tan Sri Muhyiddin Yassin cakap apa? So you buat live and yang menampakkan bahawa kepimpinan buat kerja. Barulah orang nampak, oh sebenarnya Bersatu dah buat something, oh PAS dah buat something, Perikatan Nasional dah buat something. So that dekat situ orang akan refer dekat kenyataan tersebut. Bersatu ada banyak kenyataan. Kenyataan berkaitan dengan HDB, kenyataan berkaitan dengan KWSP, kenyataan berkaitan dengan pengkhianatan Tok Mat Hassan, kenyataan banyak tuan, ada dekat 15 kenyataan yang kita boleh cerita mana-mana. Kalau tuan-tuan cerita satu hari 2 kenyataan, ada berapa lah? Dia tak semua orang lah yang boleh. Macam saya ni, dia dah ni sikit dah kan. Jadi saya boleh lah play on topic tu. Jadi sebab saya dah buat research, jadi saya tahu lah. Jadi kalau kata kita ambil 15 kenyataan, kita ambil sehari 2, dah berapa dah? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Seminggu cukup. Satu hari 2. Minggu depan kita 2 ulang, supaya benda ni lekat dalam kepala orang. So orang akan pergi tengok benda ni. So itulah yang menjadi kelemahan bila saya mesyuarat tadi dan sebagainya. Kelemahan kita adalah di kalangan ahli kita dalam Perikatan Nasional ni adalah kita menerangkan mengikut kepada kefahaman kita. Seolah-olah kita ni ahli parlimen, seolah-olah kita ni ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi ahli parlimen nak duk cakap ni, kita buat tak tahu, tak peduli pada dia. Jadi bila kita tak buat peduli, maka inilah yang jadi kesannya bila mereka tengok bahawa oh ni ada Ustaz Adli Syahari, dia boleh bawa crowd 5,000 orang. So ambil lah, suruh PDRM panggil dia, ambil siasatan ke atas dia dan sebagainya. Jadi bila dia kena panggil pun tidak orang duk pergi habaq kata Ustaz Fadli Syahari kena panggil disebabkan memperjuangkan Islam, tak ada. So start from today, saya rasa ramai rakan kita di TikTok ni ramai lah, di FB ni kurang sikit. Waalaikumsalam pada siapa yang beri salam. Di TikTok ni ramai yang boleh cakap. Saya tengok Mohsin pun dah ada crowd dia sendiri dah sekarang ni. 200-300 orang. Syarul ada. Olan ada. Lepas tu siapa lagi? Anas, Ustaz Supian. Ni semua ni. Ustazah Nurul. Ni semua ni geng-geng ni. PAS ramai lah, PAS. Siapa lagi? Abang Wahab Ibrahim. Abang Wahab tak apa, dia memang ada orang lama, dia tahu. Lepas tu siapa lagi kita ada? Ramailah di antara kita ni yang boleh cakap, tapi kita cakap atas kapasiti kita. Ini masalah, kita bukan nak tanding. Kita ada YB Steven. YB tak malah dia pernah tanding kan, kita tak boleh lah nak guide dia macam ni. Jadi siapa lagi? Siapa lagi yang ada? Sebut nama supaya orang tahu. Siapa lagi yang ada? Di kalangan kita. Kita ada kita ada siapa? Ratu Naga. Kita ada Yusman Yusof. Leslie Kalum. Kita ada Red. Kita ada Abang Tahrim Yamani. Banyak ni kita ada ni. Semua ni kita punya speaker-speaker kita. So pastikan kita ni membawa suara parti. Ini yang paling penting ni. Kita kena bawa suara parti, bawa suara kepimpinan kita. Baru mereka tak boleh nak ni. Bila kita rujuk, baca kenyataan kepimpinan kita. Abang Syed Faizal kita, terima kasih. Jadi kita kena bawa naratif ni. Izzat, semualah yang masuk dan sebagainya. So benda ni lah yang kita kena bawa dan kita kena ceritakan kepada semua orang. Barulah orang akan nampak apa yang telah pun dibuat oleh kepimpinan kita. Terima kasih Abang Syed Faizal. Apa yang telah dibuat oleh parti kita, dan apa yang berlaku kepada parti kita, apa yang berlaku kepada kepimpinan kita. So kita tahu benda ni. Jadi itu adalah mukadimah saya pada malam ni. AR Teguh bersama TS kita ada. Okey tuan. Jadi saya nak pergi kepada penasihat ekonomi. Ustaz ni kita ada. Ustaz ni dia tak cakap lah, dia cakap secara realiti. Okey tuan. Terima kasih ni Bro Am sampai merah pipi saya. Okey ni ramai sangat duk komen ni kan. Adakah Anwar Ibrahim ni adakah Malaysia ni adalah negara keluarga Anwar Ibrahim? Ramai lah duk komen di Facebook pun ada komen juga. Di TikTok pun ada komen juga duk tanya.
Jadi ada, bukan tak ada tuan-tuan. Saya ada sedia tapi saya nak terang dululah. Jadi tuan-tuan, bila Anwar melantik Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi, sebenarnya dia telah pun meludah ke muka dia sendiri. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab sebelum ni apabila Datuk Ismail Sabri melantik Sharil Hamdan sebagai dia punya pengarah dan penasihat ekonomi di pejabat di Jabatan Perdana Menteri, mereka ni yang kritik. Antara alasan yang mereka kritik adalah yang pertamanya, mereka mengatakan bahawa pelantikan Sharil Hamdan ini adalah pembaziran besar ke atas wang rakyat. Jadi ini yang pertama mereka kritik lah. Sebab tu Anwar tahu bahawa dia mungkin akan kena kritik benda yang sama. Tidak ada siapa tanya dan tidak ada siapa petikan. Tiba-tiba Anwar keluar kenyataan. Dia kata pelantikan Nurul Izzah ini adalah tidak bergaji. Dia tak bayar gaji, dia tak bayar elan dan sebagainya. Tapi wallahualam lah, tak ada siapa tahu lah benda tu. Sebab apa? Mereka tidak pernah mendedahkan slip yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Akaunten Negara sama ada Nurul Izzah ataupun menteri-menteri hari ini dipotong 20% gaji dia ataupun tak. Tapi tak apa, kita boleh tengok dalam belanjawan, pecahan belanjawan, dan kita boleh persoalkan ke mana duit ni pergi dan sebagainya. Okey tuan-tuan, kepada moderator, jangan mute mereka sampai entire live. Mute mereka 1 minit saja. Okey, antara kritikan yang kedua yang diberikan oleh Pakatan Harapan pada ketika itu adalah mereka mengatakan bahawa pelantikan Sharil Hamdan sebagai penasihat dan pengarah ekonomi di Jabatan Perdana Menteri adalah bertindih dengan fungsi dan portfolio Menteri Ekonomi. Jadi mereka mempertikaikan, dia kata bertindih sebab kita ada Menteri Ekonomi, sebab apa kita nak penasihat ekonomi, sebab apa nak pengarah ekonomi dan sebagainya. So bila Anwar Ibrahim sekarang melantik Nurul Izzah sebagai penasihat ekonomi ataupun penasihat kanan ekonomi kepada Anwar Ibrahim, maka kat sini kita nak tanyalah, adakah berlakunya pertindihan fungsi di antara Menteri Ekonomi dan juga penasihat ekonomi? Dan kita nak tanya juga kepada Anwar, apa fungsi penasihat ekonomi? Adakah Anwar tidak yakin dengan Rafizi Ramli sebagai ekonomi? Kalau Anwar tidak yakin kepada Rafizi Ramli, maka pecat jelah Rafizi Ramli. Gantikan dengan Nurul Izzah. For what reason you lantik penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri ni? Saya ulang baliklah kenyataan dia lah. For what reason you lantik pengarah ataupun penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri? Disebabkan kerana you tak percaya kepada Menteri Ekonomi. Lebih baik you pecat Menteri Ekonomi sebab Menteri Ekonomi menerima gaji. Pecat Menteri Ekonomi, gantikan dengan Nurul Izzah. Ini adalah hujah yang mereka guna semasa mereka mengkritik kepada Sharil Hamdan. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita nak tengok pula latar belakang pendidikan. Kalau kita tengok kepada latar belakang pendidikan Nurul Izzah bukan daripada bidang ekonomi. Nurul Izzah adalah ijazah pertamanya adalah ijazah kejuruteraan elektrik dan juga elektronik. Ini ijazah pertama dia. Dan juga dia ada master dalam pengkajian asas Asia Tenggara dan juga hubungan antarabangsa. Tidak ada kaitan dengan ekonomi. Bagaimana kita melantik seseorang penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri without dia ada latar belakang ekonomi? Dan Nurul Izzah daripada sejarahnya pun tak pernah cakap tentang ekonomi pun. Dia more kepada kenyataan-kenyataan yang bersifatkan politik. Jadi saya rasa jawatan ini diwujudkan semacam parti PKR lah kan. Bapa dia presiden, anak dia pun ada jawatan kat dalam tu, bini dia pun ada jawatan kat dalam tu. So lepas ni kita risau Nurul Izzah dilantik sebagai penasihat ekonomi dan juga Wan Azizah pula dilantik sebagai penasihat apa benda pula lain lepas ni kita tak tahu. Sebab hanya nak mewujudkan jawatan tersebut untuk mengisi keluarga dia kat dalam kementerian. Dan bila kita sebut tentang kita mewujudkan sesuatu jawatan di dalam kementerian, walaupun dia sebut bahawa dia tidak bayar gaji dan sebagainya, walaupun kita tidak ada bukti, dan dia perlu menunjukkan bukti bahawa tidak ada sebarang gaji dan elan yang diterima oleh Nurul Izzah, barulah rakyat percaya. Yang tu kita letak tepi. Kalaulah kita ambil yang mengatakan bahawa dia tidak menerima gaji, tetapi dia ada kuasa, tuan-tuan. Dia ada kuasa. Dia ada
Aduh, siapa pergi buat poll pula ni? And apa nama dia ada kuasa untuk menentukan sebarang keputusan yang dibuat di peringkat kementerian. Dan dia boleh berunding dengan kontraktor untuk kalau kita tengok ekonomi ni bawah ICU, projek banyak keluar. Untuk dibawa kepada Menteri MOF untuk dibuat pertimbangan atas projek-projek yang tertentu. Jadi kita takut bahawa dia saja letak anak dia sebagai proksi. Ini soalan yang saya tanya. Ni saya tanya soalan ni bukan saya buat satu argument ataupun saya tuduh dia. Tetapi kita tahu benda ni boleh berlaku. Jadi sebab itulah kita tengok bahawa pelantikan ini hanya sekadar nak letak proksi dan ada udang di sebalik batu. Jadi kita tak maulah, belum ada pernah lagi dalam negara kita yang mana dilantiknya anak beranak ke dalam kementerian yang mana dulu Anwar sendiri mengkritik apabila Mahathir memberi projek kepada anak dia, memberi macam-macam kepada anak dia, maka Anwar Ibrahim sendiri kritik. Jadi hari ini saya nampak Anwar Ibrahim adalah Mahathir nombor 2. Saya minta maaf lah saya cakap tuan-tuan, tapi kita boleh nampak hari ini Mahathirism ataupun Mahathiraun yang digelar oleh Anwar sebelum ini, mungkin Anwar sekarang ni dah jadi Anwar Firaun ataupun Anwarism menggantikan Mahathir, ataupun Perdana Menteri sekarang ni dipanggil sebagai Mahathir 2.0 sebagaimana yang diungkapkan oleh Anwar Ibrahim. Tetapi seteruk-teruk Mahathir yang pernah dihina oleh Anwar Ibrahim dan sebagainya, belum ada lagi dalam sejarah Mahathir lantik anak dia sebagai penasihat ekonomi, dan dia tak pernah lantik anak dia sebagai setiausaha di kementerian, dan dia tak pernah bawa bini dia pun untuk berpolitik ataupun bertanding dalam pilihan raya. Dan dia tak pernah bawa bini dia untuk masuk dalam UMNO dan sebagainya. Ini adalah sejarah yang pertama dalam negara kita. Maka ucapan yang dikeluarkan oleh Anwar sebelum ini adalah ibarat Anwar telah pun meludah ke muka dia sendiri. Okey tuan-tuan. Toya tak ambil gaji. Tak apa, kita akan cek, kita akan desak di parlimen, suruh dia bagi tahu. Okey tuan-tuan. Itu adalah berkenaan dengan Anwar lah. Yang ni saya nak sentuh sikit lah pasal Sarawak ni. Saya melihat tuan-tuan selepas Sabah pergaduhan di antara GRS dan juga UMNO di Sabah yang belum diselesaikan, nampak hari ni kerajaan goyang sikit. Walaupun kes ni tuan-tuan tak berapa nampak sebab dikaburkan oleh Anwar lantik anak dia ni, mungkin dia nak main propaganda lah kan. Kita tak tahu division teknik. Sebab dia tahu kalau dia lantik anak dia, orang akan tidak tertumpu kepada isu yang seterusnya. Jadi hari ni ada satu kes. Walaupun kes ni terpencil, tetapi kes ni besar. Nak menandakan kerajaan hari ni stabil ke tak? Sedar tak sedar tuan-tuan, hari ni menjadi pergaduhan besar di Sarawak sana. Pergaduhan di antara kepimpinan DAP di Sarawak bersama dengan Abang Jo. Fitnah berfitnah, tuduh menuduh berlaku di sana. Jadi soal jawab berjawab juga berlaku, yang mana DAP di Sarawak menuduh bahawa GPS mendapatkan perolehan 30 juta bagi pembinaan tiang bendera di Sarawak adalah tidak telus. Jadi mereka tengah duk bergaduh lah ni. DAP dengan GPS di Sarawak tengah bergaduh. Ahli Parlimen DAP Kelvin Yee Dr. Kelvin Yee, dia mendedahkan bahawa pembinaan tiang bendera yang tertinggi negara adalah satu pembaziran yang akan dibuat oleh GPS. Dia dedah ni, dia kata GPS nak gunakan duit 30 juta untuk membina tiang bendera semata-mata, yang dia kata adalah satu pembaziran yang dibuat oleh GPS. Di dalam kenyataan yang sama juga, Dr. Kelvin mengatakan projek yang dikatakan oleh GPS ini dibiayai oleh sektor swasta sebagai CSR menimbulkan pelbagai persoalan dan ia meragukan. DAP di Sabah cakap, dia kata bila kita, Abang Jo bagi tahu kata terima 30 juta, ada syarikat nak bagi derma lah kira kan, derma untuk bantu nak buat tiang bendera. Dia kata pelik, mana ada syarikat nak pergi bagi 30 juta nak pergi buat bendera. Lebih kurang macam tu lah kalau dalam ayat orang Kedah. Kalau ayat orang Sarawak dia punya lain sikit lah kan. Jadi DAP juga mengatakan, DAP kata pula, DAP kata ni duk gaduh ni, kerajaan dengan kerajaan ni bergaduh ni. Kita daripada gaduh kita suka sikit lah kan. Dia pun duk berlawan.
DAP kata, sebab tu saya tak mau bagi naik poll tu dia jadi lag. DAP kata, dia pelik. Sebab dia kata tiang bendera yang tertinggi di dunia dibina di Arab Saudi setinggi 171 meter. Kos dia adalah 21 juta. Dan DAP Sarawak tanya kepada GPS, macam mana tiang bendera yang dibina di Petra Jaya dengan ketinggian 99 meter ini menelan belanja sehingga 30 juta. Dia tanya kalau tiang dekat Arab Saudi dekat Jeddah sana 171 meter, tapi kos dia 21 juta. Macam mana Abang Jo Sarawak boleh bentangkan nak bina tiang 99 meter tapi 30 juta. So DAP kata, ni DAP buat lagi tuduhan ni. Ni kira ni gaduh besar ni. Saya tak tahu gaduh besar ke apa ni. Ada sebab lah kan. Mesti ada sebab. So DAP kata ni, dia kata GPS ni juga tidak cakna dengan masalah rakyat. Dan dia kata GPS tidak pernah membangunkan, bukan tidak pernah, silap. Sekejap nasaman saya. Dia kata GPS mengabaikan infrastruktur untuk orang awam, dan juga GPS mengabaikan pusat kesihatan pendidikan, dan juga GPS mengabaikan pemberian makanan kepada orang susah dan miskin. Dia buat acquisition ni, dia buat tuduhan ni bukan tuduhan yang ringan ni, boleh jadi perang di antara GPS dengan DAP ni. Sebab apa? GPS memerintah Sarawak lama. Dan ahli parlimen DAP bagi tahu GPS tak pernah langsung buat infrastruktur awam. Dia tak pernah buat langsung infrastruktur untuk orang ramai. Tak pernah. Ni pelik ni. Dan tak pernah memikirkan soal kesihatan dan pendidikan. Malah tidak memberi makanan kepada golongan yang miskin. Dahsyat dia punya tuduhan ni kan. Ni saya rasa tak lama perang antara GPS dan juga DAP di Sarawak. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok hari ni, kerajaan yang dipimpin oleh Anwar ni, nampak bergaduh sesama sendiri, menuduh sesama sendiri. Sebab itulah kita tengok bahawa kerajaan hari ni cukup rapuh. Dan cukup rapuh, dan kenyataan kerajaan saya terbaca UTM ni. Kerajaan hari ini sangat rapuh dan tidak boleh menerima di antara satu sama yang lain. Sebab tuan-tuan, GPS dan juga Pakatan Harapan mereka bertembung di Sarawak. Macam Perikatan Nasional, PAS dan Satu kita tak bertembung, kita bagi laluan kepada mereka. So bila GPS menyertai kerajaan, pada pendapat saya, golongan Pakatan Harapan khususnya DAP yang bertanding di sana, mereka merasakan ketidakpuasan hati. Apabila GPS mendapat layanan istimewa daripada Anwar Ibrahim berbanding DAP di sana. Malah kalau tak silap saya, DAP pun tidak mendapat tempat dalam kerajaan negeri. Sebab itulah kita tengok pembongkaran demi pembongkaran yang dibuat. Tapi saya tak tahulah sama ada benda ni betul atau tidak. Sebab kalau kita tanya orang Sarawak, GPS ni memerintah Sarawak lama dah. Kalau kata Sarawak ni tak ada pembangunan, saya pelik lah kan. Sebab saya pergi di Sarawak, saya tak nampak pokok pun. Saya nampak ada jugalah rumah dan sebagainya. Tapi tuduhan yang dibuat oleh DAP ni nampak sangat berat lah. Dan hari ni tengah berlakunya duk jawab di antara Abang Jo dan juga Dr. Kelvin ni. Dan saya rasa besok ni pun akan duk jawab lagi. Sebab bila Abang Jo jawab, dia reply. Jawab, reply. Macam mereka betul-betul nak perang. Tak silap saya ada berapa kenyataan dah keluar. Kawan tu jawab, kawan ni still ada benda yang tak puas hati dan sebagainya. Jadi di sini menunjukkan bahawa tidak ada keserasian dalam kerajaan hari ini sebab mereka terpaksa menerima antara satu sama yang lain. Jadi kerajaan hari ini bukan boleh panggil sebagai kerajaan madani, ataupun sebab tu dia tukar kerajaan perpaduan, tak boleh pakai dah sebab tak ada satu padu. Semua parti bergaduh macam mana nak orang kata nak sebut tentang perpaduan. Maka hari ini dikeluarlah kerajaan madani. Tukar dia ni. Tapi tuan-tuan, krisis di Sarawak ni saya rasa akan berpanjangan. Dan apa yang saya nampak di sini tuan-tuan, saya nampak tak lama dah. Tak lama dah kerajaan hari ni.
Kalau kata GPS belah keluar 30 kan, UMNO takkan nak tunggu saja tuan-tuan kan. UMNO pun belah keluar kan, hilang dah 60 kursi. Jadi hilang 60 kursi tak cukup lah majoriti dia. Jadi saya nampak macam ni lah tuan-tuan, dan saya minta tuan-tuan tolong pi highlight sama kes yang berlaku di sana. Bukan kita nak jadi batu api. Kita tak mau jadi batu api, tapi kita jadi pemerhati politik di sini. Dan kita nak tengok lah betul ataupun tak betul fitnah DAP terhadap GPS. Sebab GPS ni mempunyai hubungan yang sangat lama dengan kita. Dia mempunyai hubungan yang lama dengan Barisan Nasional, dan dia mempunyai hubungan yang sama lama dengan Perikatan Nasional. Kita kenal Abang Jo. Dan kita tahu DAP tak pernah berpuas hati dengan apa yang berlaku di sana. Jadi tak apalah, kita DAP tunjuklah sikap sikit, agresif lah sikit. Tak lama dah kita nampak kerajaan hari ni tuan-tuan. Tapi kita doakan mereka 5 tahun lah supaya rakyat lebih benci mereka. Tapi kalau mereka tak lama nak buat macam mana? Kan tuan-tuan kan? Okey moderator biar je depa meroyan, tak payah blok depa. Ni pasal isu apa nama? Isu UMNO. Saya ada pendarahan sikit lah nak buat ni, tapi di Facebook share lah sikit. Semalam 2,000 pendarahan UMNO, malam ni tak sampai 2,000, macam mana nak mendedahkan cik? Ataupun besok baru kita dedahkan. Kerajaan tebuk atak lah, kerajaan tebuk apa lah, tebuk mandat rakyat. Okey tuan-tuan pendedahan ni dia kena, orang kata apa, dia kena dahsyat sikit lah. Tu kawan-kawan kita dah mula share dah, terima kasih teruskan perkongsian tuan-tuan patutlah Madani rupanya singkatan anak bini. Okey tuan-tuan makin bertambah share dah, alhamdulillah. 154, di TikTok pun 68, di FB 154, kena naikkan lagi. Semalam di FB 300 terus share. Okey tuan-tuan jadi saya teruskan. Tajuk kita pasal UMNO ni adalah tindakan Zahid menyebabkan UMNO ketandusan pemimpin masa depan. Jadi ni kajian saya lah tuan-tuan Jadi apa nama faktor ataupun bukan faktor lah, kita panggil reason alasan bukan sebab tujuan Zahid memecat beberapa kepimpinan UMNO baru-baru ini, tujuannya yang kita dengar adalah disebabkan bagi mengelakkan persaingan semasa pemilihan. Jadi kita tahu tuan-tuan pemilihan ni adalah untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berkualiti daripada cawangan hinggalah kepada kepimpinan yang tertinggi dalam parti. Mana-mana parti pula mereka akan memilih kepimpinan yang berkualiti untuk menerajui parti. Jadi Zahid dia tukar konsep pemilihan untuk menjadikan pemilihan ini mestilah disusun orang-orang yang menyokong pada Zahid saja. So tuan-tuan, perlembagaan UMNO menetapkan sebelum saya pergi kat sini dia nak mengelakkan tujuan dia pecat tu antaranya adalah kerana mereka ni tak bersetuju. Jadi dengan jawatan timbalan presiden dan presiden yang tidak akan dipertandingkan tu. Jadi perlembagaan UMNO menetapkan semua jawatan di peringkat cawangan, bahagian dan ahli majlis kerja tertinggi haruslah dipertandingkan dalam pemilihan UMNO. Ini tetap dalam perlembagaan UMNO. Dan keputusan Persidangan Agung tidak boleh melangkaui perlembagaan parti jika perlembagaan tidak diubah terlebih dahulu dengan meletakkan klausul pemilihan presiden dan timbalan presiden boleh tidak dipertandingkan atas 2/3 undian di dalam Persidangan Agung UMNO. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok balik bila saya research dia punya keadaan dia saya cuba baca balik perlembagaan UMNO. Sekarang ni apabila mereka membuat PAU untuk mendapatkan suara 2/3 yang tidak akan lawan dengan Zahid ni, sebenarnya untuk mengukur
And siapa yang akan lawan dengan Zahid dan siapa tidak akan lawan dengan Zahid. Tetapi dalam masa yang sama, mereka tidak boleh menghalang daripada jawatan tersebut tidak boleh dipertandingkan. Sebab kalau mereka nak halang jawatan ni daripada pertandingkan, mereka kena gubal Perlembagaan UMNO. Dia kena gubal Perlembagaan UMNO dengan meletakkan klausa di dalam perlembagaan yang menyatakan bahawa jawatan yang disebut tu, Presiden dan juga Timbalan Presiden ataupun Naib Presiden ini boleh tidak dipertandingkan atas usul yang dibawa oleh mana-mana bahagian dan mendapat sokongan 2/3 di dalam undian. Jadi klausa ni tidak ada di dalam Perlembagaan UMNO itu sendiri. So Zahid Hamidi dia dapat menghidu gerakan yang mana untuk mencabar keputusan PAU melalui ROS dan kuasa perundangan agar dua jawatan ini akan dipertandingkan. Jadi Zahid dia dapat hidu benda ni. Bila dia dapat hidu bahawa gerakan ini digerakkan oleh mereka yang berhajat untuk bertanding jawatan Presiden dan juga Timbalan Presiden, yang mana kalau kita tengok ada laporan yang dibuat di ROS dan saya diberitahu oleh rakan saya adalah laporan tersebut adalah untuk meminta petua apabila di dalam Perlembagaan UMNO tidak ada klausa tersebut bagaimanakah Presiden ataupun MKT boleh menetapkan bahawa jawatan tersebut tidak boleh dipertandingkan. Dan mereka meminta petua untuk bawa ke dalam mahkamah berkaitan dengan perkara ini. Sebab itulah Zahid melakukan pemecatan dan juga pergantungan keahlian kepada mereka ini. Sebab apabila mereka dipecat, maka tidak ada locus standi lagi untuk mereka membawa perkara ini ke mahkamah. Sebab apa? Sebab apabila seseorang digantung, dia tidak boleh bertanding dalam mana-mana jawatan, sama ada ketua bahagian ataupun ahli majlis pimpinan tertinggi. So macam mana dia nak cabar di mahkamah? Sedangkan dia bukan ahli, yang kena pecat bukan ahli lah. Dan yang kena gantung dia terlibat dengan orang kata dia digantung keahliannya. Atau dengan kata lain dia tidak boleh bertanding dan dia bukan lagi ahli UMNO. Sehinggalah tempoh masa 6 tahun. So macam mana dia nak bawa kes ni mahkamah? Jadi Zahid pun cerdik juga. Maka dekat sini mereka tidak ada locus standi untuk bawa kes ini ke mahkamah. So bila benda ni berlaku, tindakan yang Zahid buat ini bukan satu keputusan yang bijak. Sebab apa? Pemecatan ini dibuat di peringkat kepimpinan UMNO yang mempunyai ataupun yang berkaliber untuk menerajui UMNO di masa depan. Jadi Zahid yang orang nak bertanding ni mestilah dia rasa dia ni berkaliber dan sebagainya, dan orang nampak dia berkaliber dan dia boleh mendapat sokongan. Jadi Zahid pecat mereka ni semua. Dia pecat Syarif Hamdan. Syarif Hamdan adalah bakal ketua pemuda UMNO yang boleh membawa UMNO. Kemudiannya dia pecat siapa lagi? Dia pecat Isyamuddin yang boleh menjadi presiden dan menarik balik sokongan orang ramai kepada UMNO. Dan dia pecat Khairi Jamaluddin yang juga menjadi calon presiden yang boleh menarik. Sebab dua-dua ni bekas jadi ketua pemuda dan mereka ada crowd yang ramai di dalam UMNO. Sebab telah sampai pun masa mereka. Time Zahid ni semua dah tua-tua dah. Jadi mereka ni lah orang kata generasi mereka ni lah yang banyak sekarang ni kat dalam bahagian dan sebagainya. So dekat sini tuan-tuan akan menyebabkan UMNO akan ketandusan daripada sudut kepimpinan dia sendiri. Dan pemecatan yang dibuat oleh Zahid ini adalah pemecatan yang boleh dikatakan akan menggugat masa depan UMNO apabila mereka tidak ada pewaris untuk memimpin parti mereka. Jadi tuan-tuan, Zahid dia buat keputusan ni sebab dia dapat menghidu. Dia dapat menghidu bahawa ada wujudnya. Ini ada dua langkah yang saya dimaklumkan oleh sahabat saya. Di dalam UMNO dia ada satu dipanggil sebagai langkah ROS dan satu lagi adalah langkah persekutuan. Jadi Zahid mendapat petua daripada Anwar bahawa sekiranya benda ini berlaku, maka Zahid akan tergugat sebagai Presiden UMNO. Dan apabila Zahid tergugat daripada Presiden UMNO, maka akan membawa masalah kepada Zahid sendiri daripada sudut pendakwaan di mahkamah dan juga akan membawa masalah kepada Anwar. Jadi Anwar menasihati Zahid ini untuk memecat kepimpinan UMNO tersebut supaya tidak berlakunya langkah ROS ataupun langkah persekutuan sebagaimana yang pernah berlaku sebelum ini. Dan kedua-dua langkah ini disokong oleh 80%
daripada AJK bahagian di seluruh Malaysia and untuk mengambil alih UMNO daripada Zahid Hamidi yang dikatakan sudah gagal. Sebab 80% daripada mereka ini adalah penyokong-penyokong kepada Najib Razak, dan juga mereka ini juga adalah melihat bahawa apabila Zahid merehatkan diri apabila UMNO telah pun kalah dalam pilihan raya, dan selepas itu Najib letak jawatan, Zahid jadi presiden, dia rest 2 bulan, UMNO menjadi kuat dan dapat sokongan ramai. Bila Zahid kembali saja, sokongan terhadap Zahid ni, sokongan terhadap UMNO telah berkurang. Jadi disebabkan orang benci dengan Zahid, dan orang benci pada Zahid ni bukan baru, dah lama dah orang benci, start pada zaman Tun lagi. Jadi Zahid bagi alasan bahawa Tun tidak menyukai dia, tetapi sebenarnya Zahid memang tidak disukai dalam UMNO sebab dia dikenali sebagai ejen Anwar Ibrahim di dalam UMNO. Maka banyak bahagian-bahagian dan juga cawangan-cawangan UMNO mereka berbincang dalam grup WhatsApp. Saya ada dapat dia punya screenshot dan sebagainya, yang mana mereka bersetuju dengan langkah ROS dan juga langkah persekutuan ini, yang mana akan ada orang-orang yang akan membuat laporan di peringkat negeri dan membawa kes ini ke mahkamah untuk merampas UMNO daripada Zahid. Jadi tuan-tuan, pemecatan yang berlaku sekarang ini adalah bukan satu pemecatan yang telah pun habis ataupun pembersihan UMNO yang telah pun selesai. Sebab apa? Kalau kita dapat daripada makluman di dalam UMNO itu sendiri, selepas ini akan ada lebih banyak pemecatan-pemecatan kepada mereka yang tidak akur dan sujud kepada Zahid. Dan Zahid akan memilih balaci dia sahaja untuk memimpin UMNO, bukan lagi daripada golongan yang intelek dan juga teknokrat. Sebab kalau kita tengok golongan teknokrat dan juga intelektual kat dalam UMNO ni, semua tak setuju dengan Zahid. Semua tak setuju dengan Zahid, dan banyak golongan intelektual dengan teknokrat ini adalah pengikut kepada Syarif Hamdan dan juga pengikut kepada Khairi. So dekat sini tuan-tuan, apabila Zahid menggantikan dengan balaci yang hanya mendengar cakap Zahid, maka UMNO akan ketandusan daripada sudut kepimpinan dia, dan UMNO tidak akan lagi menjadi kuat sebagaimana dulu. Jadi tuan-tuan, apabila Zahid melakukan pembersihan di peringkat Ahli Majlis Kerja Tertinggi atas nasihat Anwar, sebenarnya Anwar ada rancangan. Rancangan di peringkat MKT telah pun selesai. Di mana penyusunan yang telah dibuat untuk menyusun hanya orang-orang yang akur dan juga bodoh, yang hanya boleh mendengar sahaja apa yang diperkatakan oleh Zahid Hamidi. Dan mereka-mereka ini tidak lagi dipercayai oleh rakyat, malah tidak dipercayai oleh ahli-ahli UMNO itu sendiri. Maka yang menentukan untuk menjadi calon dalam pilihan raya dan sebagainya, orang melihat kepada kepimpinan tertinggi dalam parti itu. Bila Anwar dah tukar the top layer, maka keyakinan rakyat kepada UMNO itu akan berkurangan. Rakyat tidak akan yakin sebab barisan yang diletak itu adalah barisan yang orang tahu adalah anjing-anjing kepada Zahid, dan yang tidak akan membawa kepada masa depan nusa dan bangsa. So langkah kedua yang akan dibuat oleh Anwar ataupun PKR adalah untuk merosakkan UMNO di peringkat akar dia sendiri. Sekarang ni daun mereka dah kerat. Daun dalam pokok tu mereka dah kerat dah. Jadi sekarang ni macam mana nak matikan sebuah pohon pokok tu, kena kerat di peringkat akar dia. So maklumat yang saya dapat adalah adanya hantu-hantu raya ataupun ahli-ahli hantu ataupun perwakilan hantu yang telah pun didaftarkan di dalam cawangan-cawangan ataupun AJK bahagian untuk mengambil alih daripada AJK yang ada pada asalnya. So dah ada penyusunan, ada hantu-hantu raya ni. Mereka dah detect ada cawangan-cawangan yang sokong ataupun tidak sokong kepada Zahid. Dan mereka dah detect dah ada bahagian yang sokong ataupun tak sokong kepada Zahid. Maka diserapkan hantu-hantu raya ni. Hantu-hantu raya ni dah mula masuk dekat dalam cawangan dan juga bahagian UMNO. Jadi sebab itulah hari ini Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan mengeluarkan kenyataan bahawa
Pemilihan perlu disegerakan. Mesyuarat di peringkat cawangan perlu disegerakan. Dan dipercepatkan. Sebab apa? Sebab dia gusar dan juga takut sekiranya ada pihak-pihak yang menyedari bahawa ada kemunculan hantu-hantu raya di dalam senarai keahlian yang baru. Kalau tak percaya cakap saya, Ketua Cawangan UMNO ataupun AJK bahagian boleh minta senarai keahlian baru. Dan anda boleh lihat sendiri. Saya rasa kat tempat anda pun kenal siapa mereka ni. Mana-mana cawangan ataupun bahagian yang tidak tunduk dan sujud kepada Zahid akan dilumpuhkan. Di mana AJK di dalam cawangan dan juga bahagian akan digantikan dengan hantu ini agar dilihat semua cawangan dan bahagian UMNO bersidang lengkap dan menyokong kepada Zahid Hamidi. Daripada maklumat yang saya terima, hantu-hantu raya yang saya sebut ini datangnya daripada ranting-ranting PKR dan juga cabang-cabang PKR. Dan yang mana mereka ini diserap masuk ke dalam UMNO untuk mengambil alih cawangan-cawangan UMNO dan juga bahagian-bahagian UMNO supaya tidak ada penentangan langsung ke atas Zahid Hamidi ini. Jadi saudara semua boleh pilihan. Saya tahu dalam live saya yang tengok ni ada ketua cawangan, ada AJK bahagian UMNO, dan anda jangan tertipu dan you can check. Kalau saya cakap bohong and then tak apalah, you bagi tahu lah buat live kata saya cakap bohong. Tapi kalau saya cakap benda ni betul, maka anda wajib untuk melihat. Sebab apa saya dedahkan benda ni? Sebab orang bagi kat saya. So saya dedahkan benda ni kepada anda. Sebab ada orang daripada dalam UMNO sendiri, daripada kepimpinan UMNO sendiri yang menyampaikan benda ini kepada saya. Jadi tuan-tuan, ini adalah cadangan-cadangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu yang bermusuhan dengan UMNO sekian lama. Dan mereka melihat bahawa disparate-nya Zahid ini membolehkan mereka untuk membunuh UMNO. Sebab mereka tahu kehendak Zahid adalah bukan untuk mengukuhkan UMNO. Kehendak Zahid bukan untuk memperkuatkan UMNO. Tetapi kehendak Zahid adalah untuk meloloskan dan membebaskan diri dia daripada pendakwaan di mahkamah. Oleh yang demikian, mereka melihat bahawa kelemahan yang ada pada Zahid dengan sikap desperate dia terhadap kes yang dia tengah hadapi adalah peluang yang paling besar oleh musuh-musuh UMNO untuk melenyapkan UMNO daripada muka bumi. Jadi itu adalah rancangan yang terakhir untuk mengambil alih cawangan dan bahagian UMNO dan di akhirnya akan melumpuhkan keseluruhan jentera UMNO. Jadi saya nak bagi tahu kaedah tidak orang kata apa tidak adil sekiranya saya mengkritik tanpa membantu rakan-rakan saya di dalam UMNO bagaimana untuk mereka keluar daripada konflik ini. Jadi yang pertamanya saya tahu ada ramai di kalangan ahli-ahli UMNO yang ada hasrat di dalam diri dia untuk menyeberang ke parti lain. Untuk mereka lompat ke parti lain. Tapi kenyataan saya ni mungkinlah bersifat tidak popular dan mungkin ada ahli daripada parti saya ataupun parti yang bersama dengan saya akan mengatakan bahawa Syafiq awak bodoh sangat rugilah kita. Mereka nak keluar dah daripada parti mereka. Siapa kita nak bagi kat mereka rancangan ni? Tapi saya bagi tahu ni adalah kerana demi kebaikan Melayu Islam. Demi kebaikan bangsa Melayu kita. Jadi kerakusan untuk menambah ahli itu kita perlu lihat daripada skop yang besar. Bagaimana untuk kita menyelamatkan bangsa kita. Jadi saya bagi kaedah yang pertama. Untuk bagaimana UMNO nak selesaikan masalah dia ni dan nak elakkan daripada anasir jahat yang cuba melenyapkan UMNO daripada muka bumi. Yang pertama, orang UMNO ni suka buat kerja nak bagi satu dunia tahu. Dia sebenarnya nak publicity, nak abang kata dia lawan dengan Zahid. Ada perkara yang perlu kita tunjukkan kepada orang ramai. Aku tentang Zahid, aku lawan Zahid. Ada benda yang kita boleh cerita kepada orang ramai. Orang akan nampak, oh dia ni lawan. Ada benda yang kita kena sembunyikan. Kita nak pergi perang. Sebagai contoh lah. Ni sebut ni saya kena block live saya di TikTok ni kan. Kalau kita bagi tahu strategi kita kepada musuh, maka musuh akan bunuh kita dulu. Ini masalah orang UMNO. Bila dia nak buat something ataupun kepimpinan dia nak buat something yang dia nampak, dia akan cerita kepada satu dunia. Dan sehingga musuh mereka boleh tahu dan boleh hidu gerakan mereka. Dan di akhirnya, orang-orang mereka semua kena bunuh. Khairi kena bunuh, Syaril kena bunuh, Hisham kena bunuh. Sebab apa? Sebab orang dalaman UMNO itu sendiri yang menceritakan apa yang akan dibuat. Jadi yang pertamanya adalah buat gerakan dalam senyap. Senyap.
Tak payah nak tunjuk kebencian apa kepada Zahid. Tak payah nak bagi tahu kepada umum. Tak payah nak bagi tahu kat Bersatu, kat PAS kata hampa lawan dengan Zahid. No. You selamatkan parti you sendiri dulu. Yang pertama, buat gerakan secara diam. Yang kedua, kekal di dalam UMNO. Jangan lari keluar. Ahli UMNO, jangan lari keluar daripada UMNO. Sebab kalau anda lari keluar daripada UMNO, masuk hantu-hantu ni, you cannot save UMNO anymore. You tak boleh selamatkan dah. Bila mereka ni dah masuk dalam cawangan, masuk dalam bahagian, and dia dah create dia punya orang dia dan sebagainya, dan you nak dapatkan balik UMNO is not easy. Tak mudah dah untuk you dapatkan balik. Dan selama-lamanya UMNO akan menjadi balaci and kepada PKR dan DAP. Pertama sekali, please kekal dalam UMNO. Jangan buat apa-apa statement ketua cawangan letak jawatan AJK. Mereka memang nak benda tu. Zahid nak detect benda ni. Jangan protes dalam grup WhatsApp. Ni kepimpinan you bagi tahu kepada saya untuk sampaikan sebab saya ada crowd. Jangan dalam grup WhatsApp berbincang. Jangan buat protes secara terbuka. Jangan bagi tahu gerak kerja. Sebab apa? Sebab mereka ini tengah mencari. Siapa lawan Zahid? Siapa lawan Zahid? Okey, cantas ganti orang ni. Okey, siapa lawan? Kat mana? Sebab mereka dah ada orang yang mereka standby. Sebab cawangan ada dia punya cawangan. Sebab PKR ada orang dia yang sama macam UMNO. Dia ada dia punya ranting dia ada dia punya cabang dia. Dia nampak aja cawangan tu, ketua cawangan nak lawan dengan Zahid, and then tendang, ganti dengan ranting PKR. And ini yang anda kena tengok. Jangan cerita kat siapa-siapa, buat diam-diam, buat benci macam mana kat Zahid pun senyum. Saya sokong, kita demi parti, kita sokong Zahid. Dalam politik kena pandai berlakon. Kita demi Zahid ni, kita parti kita ni, parti keramat orang Melayu. Kita menyokong kepada perjuangan Zahid. Jadi bodoh pisat tak apa. Kami faham. Kekal dalam parti, masuk dalam pemilihan. Masuk dalam pemilihan parti seperti biasa, diam, tidak perlu menunjukkan ketidakpuasan hati kepada Zahid. Bertanding, menang sebagai ketua cawangan. Sebab nak ada local standard as the ahli parti dan juga ketua cawangan. Dan kemudiannya selepas daripada kamu menang, barulah dia tak boleh buat apa-apa. Bila ketua cawangan menang, ketua bahagian menang, dia tidak boleh pecat sesuka hati cawangan yang dipilih oleh ahli. Dia tidak boleh pecat sesuka hati bahagian yang dipilih oleh dia punya AJK, dia punya keahlian dia. Dia tak boleh pecat sesuka hati. Masuk buat strategi diam-diam ni tak ada. UMNO ni ada setengah otak hak geliga, ada setengah otak dia tak open hak geliga. Dia nak jatuhkan ketua bahagian hak sokong Zahid, dia pergi main grup WhatsApp. Boh, gini boh kita. Contohlah kan. Boh, ni kalau belah Kelantan tak ramai UMNO. Okey. Kita ambil lah belah Selangor. Ni. Bro, sini bro. Yang pentingnya kita kena susun dulu di setiap cawangan berapa orang apa semua, dan kita kena ni perwakilan kita untuk jatuhkan ketua bahagian. Dia WhatsApp. Bila dia WhatsApp, benda tu screenshot hantar, hang kena kerak dulu lah. So buat kerja diam-diam, susun, ambil alih, menang dalam cawangan, menang dalam bahagian dan sebagainya. Maka selepas daripada itu anda boleh selamatkan UMNO. Sebab apa? Kalau kita tengok sebagaimana krisis yang berlaku pada tahun 1987 di mana UMNO diharamkan, pada tahun 1988 apabila Tengku Razali mempertikaikan kedudukan perlembagaan UMNO berkaitan dengan pemilihan parti. Apabila jawatan presiden dan juga timbalan presiden ini tidak dipertandingkan dan ahli-ahli yang menang dalam pemilihan tersebut dia ada local standard untuk dia bawa ke mahkamah dan mencabar, dan automatik Zahid akan disingkirkan daripada presiden UMNO. Tapi benda ni kena buat secara diam-diam. Ataupun ni adalah langkah yang popular yang nak dibuat oleh orang UMNO. Langkah ni adalah langkah you nak buat boleh. Kita tak boleh halang you nak buat. You nak buat boleh, tak ada masalah apa. UMNO boleh buat. Langkah yang kedua ni adalah langkah yang you nak protes keluar parti, you nak protes letak jawatan, tetapi orang UMNO kena setuju. Dan dia kena reda bahawa UMNO akan diperkosa dan dirogol oleh hantu-hantu raya dalam PKR yang akan masuk ke dalam UMNO dan di akhirnya akan membunuh UMNO secara keseluruhan. Bayangkan AJK UMNO ketua bahagian UMNO tiba-tiba bila PRU ke-16 semua letak jawatan,
sokong PKR. Sebab mereka asal orang PKR. Dia masuk jadi hantu raya dalam UMNO. Sementara waktu nak habaq kata Zahid ada sokongan. Sampai PRU 16, ketua-ketua cawangan letak jawatan, ketua bahagian letak jawatan semua. What will happen to UMNO? Apa yang akan berlaku? Jadi ahli UMNO please move and dekat dalam, orang kata apa, dia panggil apa, move in silent kan? And bergerak secara diam. Tak perlu dah nak pakai reporter, nak pakai media, pakai grup WhatsApp. Perjuangan tak memerlukan seseorang itu popular, dikenali dan sebagainya. Tetapi objektif paling utama dalam perjuangan, nak berjuang adalah kerana kita nak memenangi perjuangan. Kita mesti ada goal kita. Goal dia adalah untuk menyelamatkan UMNO. Goal dia adalah supaya UMNO ini dapat dibersihkan. Tu goal dia. So matlamat tu penting. Kalau nak popular, boleh berlakon jadi artis, boleh menyanyi dan sebagainya. Jadi itulah yang saya nak cuba nak sampaikan kepada ahli UMNO. Yang nak dengar lah, yang tak mau dengar tu ikut sukalah. Tak payah dah masuk dalam TikTok saya ke, request nak bagi tahu saya sebenarnya tak puas hati dengan Zahid. Zahid ni sebenarnya move in silent, tak puas hati diam, sabar masa dulu, sebab tu Islam mengajak sabar. Sabar itu adalah separuh daripada iman. Sabar. Dan untuk orang yang berusaha dengan gigih dan berkorban, kejayaan akan pasti menjadi miliknya. Bagi orang yang tidak, maka dia akan ditindas selama-lamanya. Tapi nak berhadapan dengan musuh, kena ada strategi. Jangan duk pergi cerita strategi kepada musuh. Orang UMNO ni dia ada hak cerdik, ada hak tak apa nak cerdik. Itu yang jadi masalah dia. Okey tuan-tuan tak apalah apa benda ni. Depa panas pula dah dengan saya. Ni saya bagi tahu kalau anda nak selamatkan UMNO lah, silent of the lamb. Kalau nak selamatkan lah, kalau tak mau selamat nak kubur kan ikut sendiri lah kan. Ini saya cuma sampaikan pesanan daripada rakan-rakan yang minta tolong saya sebab saya ada engagement. Dia kata kalau kami ceritakan tu hang tolong saya bagi kat depa ni, kadang depa ni tak tahu. Depa kira nak letak jawatan, depa nak kira keluar daripada parti, depa nak lari pergi parti dan sebagainya. So macam mana kita nak selamatkan parti? Hang dulu pun daripada UMNO, hang kena tolong kami. Sebab apa? Takkan hang nak tengok hang sendiri buat live bagi tahu UMNO PAS dengan Bersatu ni akan kena tendang. Anwar cuma memerlukan Sabah dan Sarawak untuk bentuk kerajaan. Hang sendiri cakap. So sekarang ni adalah UMNO kena UMNO lah yang menjadi punca kuasa untuk Anwar menjadi Perdana Menteri ataupun tak. Jadi kalau semua keluar daripada UMNO, semua ganti dengan orang PKR, semua ada tentu semua orang PKR dan juga hak lain ni di atas ni jadi boneka kepada Anwar. So siapa yang akan selamatkan UMNO? Siapa yang akan selamatkan Bersatu dan PAS? So saya sampaikanlah, saya pun duk fikir sejenak kan. Sagi kalau aku cakap ni dengan PAS dengan Bersatu ni balun aku pula ni kan. Tapi inilah orang kata apa, nilai sebuah perjuangan. Jadi nak berjuang ni diam, selamatkan UMNO, selamatkan ummah, selamatkan bangsa Melayu, selamatkan ketuhanan Melayu, selamatkan kekuasaan Melayu di atas tanah Melayu ini. Saya yakin, dengan saya dibrief oleh rakan-rakan daripada UMNO, saya yakin 100% ada di kalangan UMNO ini masih lagi memegang pada sumpah Melayu. Masih ada lagi ahli-ahli UMNO yang memegang kepada perjuangan nenek moyang kita. Masih ada lagi ahli-ahli UMNO yang memegang kepada perjuangan untuk memartabatkan nusa dan bangsa. Kekal, sabar dalam parti anda, buat perubahan, pastikan anda baca apa yang saya cakap, krisis UMNO 1987, dan anda akan tahu macam mana Tengku Razali buat gerakan tersebut. Dan saya yakin anda akan berjaya untuk melakukan perkara tersebut. Okey tuan-tuan Okey tuan-tuan, saya rasa setakat tu saja di Facebook. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ada di TikTok. Terima kasih kepada siapa yang kongsi. Semoga anda semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang buruk itu yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
Yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Kalau ada tersalah dan terkasar bahasa, saya mohon maaf. Assalamualaikum.